Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini kita akan sambung PDPR Pendidikan Islam bahagian ulum, dan kita akan masuk pada tajuk Nabi Muhammad dan Masyarakat Makkah. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 114. Okey, baik, kita tengok pada muka surat 114 ni. Yang pertama, dia katakan tentang kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, yang pertama, nombor 1, tengok masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Okey, itu yang pertama. Dia kata masyarakat Arab ni ketika itu hidup berpuak-puak sebelum Nabi menyampaikan dakwah dia. Inilah cara kehidupan orang Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam, iaitu mereka ni suka hidup berpuak-puak, berpecah belah, pergaduhan dan peperangan. Selalu berlaku peperangan di antara mereka. Kerana apa? Kerana merebut kuasa, merebut harta. Okay, tengok yang kedua. Tengok pada muka surat 115. Dari segi kepercayaan, kepercayaan orang Arab Jahiliyah sebelum Islam, apa dia kepercayaan mereka? Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Jadi, satu yang kita kena faham, sebelum kedatangan Nabi Muhammad ni, masyarakat Arab, mereka ni dari segi kepercayaan, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Mereka percaya kepada khurafat ni, dan mereka memohon pertolongan kepada berhala. Itu kepercayaan orang Arab. Yang ketiga yang kita perlu tahu tentang masyarakat Arab Jahiliyah ni ialah tentang cara hidup mereka. Okay, cuba lihat nombor 3. Cara hidup mereka suka minum arak. Yang pertama. Yang kedua, berjudi. Itu cara hidup mereka. Yang ketiga, berbohong dan menilik nasib. Berbohong dan menilik nasib. 4. Mereka juga membunuh anak perempuan. 5 poin yang utama cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah. Yang ni Ustaz mahu awak tulis di dalam buku tulis nanti. Tulis nota cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, tuliskan nombor ya. 1, mereka suka minum arak. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, menilik nasib. Yang kelima, membunuh anak perempuan. Okey, tulis di dalam buku tulis. Kemudian kita sambung sedikit. Itu perangai masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Ingat ya, sebelum kedatangan Islam. Selepas Nabi Muhammad membawa agama Islam, barulah masyarakat Arab Jahiliyah sedikit demi sedikit berubah kepada yang lebih baik. Okey, tengok muka surat 116. Okey, sekarang kita nak tahu pula kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Dalam keadaan masyarakat Arabnya Jahiliyah yang macam tadi, yang kita sebut tadi, bagaimana perangai Nabi
kepribadian Nabi semasa dalam masyarakat Arab jahiliah tu, bagaimana kepribadian Nabi. Okey, yang ni Ustaz baca poin dulu. Yang pertama, amanah. Okey, huraian nanti kita baca selepas ni. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Yang keempat, penyantun. Yang ni yang kedua, Ustaz minta awak buat nota juga. Tulis kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, macam mana kepribadian Nabi Muhammad? Okey, tulis poin saja. Tulis nombor 1, yang kotak warna hijau saja ya. Nombor 1, amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Yang keempat, penyantun. Jadi awak kena buat yang pertama, cara hidup masyarakat Arab. Tadi yang 5 sebelum ni ya. 5 tadi yang berjudi, berbohong semua sekali. Itu cara hidup masyarakat Arab. Yang kedua, Ustaz nak awak tulis kepribadian Nabi. Tadi masyarakat Arab, yang ni kepribadian Nabi. Sebelum Nabi menjadi Rasul, macam mana kepribadian Nabi? Tulis nombor 1, 2, 3, 4. Ambil yang berwarna hijau ini sahaja ya. Huraian dia tak perlu tulis. Tapi Ustaz akan baca jugalah huraian dia. Amanah, kena tengok nombor 1, amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Nabi ni amanah. Amanah ni maksudnya jujur. Jadi terkenal dengan jujur. Nabi kita ni terkenal dengan jujur sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Khadijah ni siapa? Isteri Nabi. Sebelum dia menjadi isteri Nabi, dia telah memilih Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaan dia. Begitu percayanya Khadijah kepada Nabi, sehingga kan diberi kepercayaan untuk menguruskan perniagaan dia. Okey, itu amanah Nabi. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Ada satu ketika tu kabilah berebut nak letak Hajarul Aswad, dan pada ketika itu apabila berlaku pertengkaran, perbalahan di antara mereka, jadi mereka memilih Nabi sebagai orang tengah, ataupun kita panggil hakim lah, yang mengadili perbalahan mereka itu. Nanti kisahnya kita akan baca kemudian ya. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Ibu susuannya mengembala kambing. Nabi tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi Nabi bekerja ya. Dan akhir sekali, penyantun. Yang keempat, baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Itu saja penerangan Ustaz tentang dua benda ya yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang perangai masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, kita belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad
sebelum menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul lagi, Nabi Muhammad bersikap dengan sikap-sikap yang seperti yang kita katakan ini. Jadi, anak-anak perlu buat dua benda. Yang pertama, tulis cara hidup masyarakat Arab Jahiliah. Yang kedua, tulis kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, sebagaimana yang telah Ustaz terangkan sebentar tadi. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.